A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ini merupakan siri yang kelima ya, berkaitan dengan kata tugas. Ya, masih ingat lagi berkaitan dengan kata tugas. Kata tugas ini sebenarnya kalau kita lihat kepada pangkalnya masih lagi daripada golongan kata ya, golongan kata. Jadi insya-Allah berkaitan dengan kata tugas ini. Kata tugas ini kita dah bincang dah. Kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian ya, iaitu kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat termasuklah daripada kata hubung. Kemudian kata praklausa, dua ya. Yang ketiga, kata prafrasa dan pasca frasa. Dan yang keempat, kata pasca kata ya. Maksudnya di situ kita ada empat ya. Empat. Ingat ya, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pasca kata. Jadi untuk kata penyambung ayat kita dah bincang dah. Untuk kata pasca kata kita dah bincang dah. Jadi insya-Allah hari ini kita bincang lagi berkaitan dengan kata praklausa. Kata praklausa pun tidak banyak untuk kita lihat, untuk kita hafal ya. Sebab mudah saja, dia terdiri daripada 5 bahagian. Yang pertama berkaitan dengan kata seru, yang kedua kata tanya, yang ketiga, kata perintah. Yang keempat, kata pembenar. Yang kelima, kata pangkal ayat ya. Baik, kita bincang dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata praklausa. Pra ni maknanya sebelum ya. Jadi kata praklausa ialah perkataan yang memulakan sesuatu klausa atau ayat. Praklausa berperanan ataupun bertugas ataupun berfungsi untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengiyaan ataupun sebagai penerang pangkal kepada klausa. Terdapat 5 jenis kata praklausa yang perlu kita ketahui, yang ikut Sukatan Bahasa Melayu tingkatan 6 ya. Yang pertama iaitu kata seru. Kata seru ni merupakan kata yang digunakan pada permulaan ayat seruan untuk kita menzahirkan perasaan kita. Kita ni ada perasaan. Misalnya kita nak menarik perhatian orang, kita guna hai, wahai. Kalau kita rasa kagum ataupun kita rasa hairan, kita guna perkataan amboi, ha, wah ya. Kalau kita rasa kesakitan, aduh. Kalau kita nak menunjukkan rasa kesedihan, aduh ataupun aduhai. Kalau kita nak menyatakan rasa sesal dan kecewa, alahai. Kelegaan, syukur, alhamdulillah ya. Kalau kita nak menunjukkan rasa kebencian dan rasa kemarahan, kita guna perkataan cis ataupun nah. Kalau kita nak menyatakan tentang harapan, kita kata wahai, ya. Kalau untuk kita merasakan rasa terkejut, alamat, wah. Kalau untuk menyatakan rasa tahniah, syabas, ya, syabas. Jadi itu dulu berkaitan dengan kata seru. Jadi kata seru untuk kita kenal, bila kita nak menggunakan kata seru ini, kita kena buat dalam bentuk satu titik di bawah saja. Itu tanda kata seru. Baiklah, kita pergi pula kepada kata tanya. Kata tanya ialah perkataan untuk bertanyakan sesuatu. Kata jenis ini hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. Pada permulaan ayat songsan, kata tanya disertai penegasan kah. Termasuk dalam kata tanya ialah kata ganti nama tanya.
Kalau bentuk tanya misalnya bagaimana, berapa, bila, mengapa. Biasanya kalau kita tulis ni kita kena buat tanda soal ya. Kata tanda soal. Seterusnya kata ganti nama tanya. Misalnya apa, mana, siapa. Itu berkaitan, kita bincang dengan berkaitan kata tanya ya. Kemudian kita pergi pula kepada kata perintah. Ya, kata perintah. Jadi kata perintah ini iaitu kata yang digunakan untuk menimbulkan tindak balas daripada orang yang dikenakan perintah. Tujuannya ialah untuk melembutkan perintah. Kata perintah boleh disertakan partikel lah. Misalnya, kita nak minta tolong. Jadi kita guna perkataan yang santun. Misalnya kita kata minta. Minta saya sedikit. Mohon saya undur diri. Boleh tolong saya untuk pergi ke sana. Kalau silaan, misalnya kita guna perkataan jangan, usah, tak usah. Kalau kita jenis perintah larangan, jemput, sila, sudi. Kalau ajakan, ayuh, jom, mari. Kalau pembiaran, biar. Ya. Jadi kita harus ingat ni. Jadi kata perintah ni tak semestinya kita memerintah orang. Ya. Kadang-kadang kita buat ayat jenis permintaan, kita buat ayat jenis silaan, kita jenis buat ayat larangan, kita buat ayat ajakan, kita buat ayat pembiaran. Ini termasuk di dalam kata perintah. Ingat ya, PSAKH. Perintah, suruhan, ajakan, keinginan, harapan. Seterusnya kita pergi pula kata pembenar. Kata pembenar ni mudah saja, dia tidak banyak ya. Jadi kata pembenar ni merupakan kata yang digunakan untuk mengesahkan atau menyokong kesahihan sesuatu penyataan. Kena ingat ya, ada 3 saja. Ya, benar, betul. Kemudian yang terakhir iaitu kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat merupakan perkataan yang digunakan di bahagian hadapan ayat. Penggunaannya berfungsi sebagai penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Jadi perkataan-perkataan yang biasanya kita jumpa di dalam kata bahasa Melayu klasik. Jadi kalau kita nak buat ayat bahasa Melayu klasik, boleh kita guna ayat ini ya. Kemudian ayat ini sudah tidak popular lagi. Cuma yang popularnya ialah penggunaan kata hatta ya. Ataupun kata maka. Yang lain-lain tu contohnya adapun, al-kisah, arakian, hatta, kalakian, maka, syahadan, bermula, sekali peristiwa. Itu semuanya bila kita belajar bahasa Melayu klasik dan di dalam KMK kita baca apa panggil hikayat hang tua ataupun suratul salatin, banyak kita jumpa ayat ini. Jadi ayat ini sebenarnya sudah tidak popular lagi. Yang popularnya yang masih kita boleh guna iaitu hatta ya. Biasanya hatta masih lagi lah ada orang guna. Jadi sekian dululah untuk kita bincang berkaitan dengan kata tugas, iaitu berkaitan dengan praklausa. Jadi kita kena ingat praklausa ni dia ada kata seru. Contoh dia wahai, amboi, aduhai, cis, nak, alamak dan lain-lainnya. Kata tanya, apa-apa, mengapa, bila, bagaimana, berapa, di mana. Kata perintah, misalnya kita meminta, kita menyuruh, kita mengajak, keinginan kita dan juga harapan kita. Kata pembenar hanya ada 3, ya, benar dan betul. Dan kemudian kata pangkal ayat ni banyak ya. Hatta, maka, arakian, kalakian, syahdan, sebermula, adapun, sebermula kisah dan seumpamanya. Jadi itulah dulu untuk hari ini. Kita ambil tahu berkaitan dengan kata tugas. Kalau tidak faham, cuba kita ulang-ulang video ini. Dan kalau tidak faham lagi, boleh tanya kawan-kawan kita yang lain.
Dan kalau tak faham lagi, boleh rujuk kepada cikgu. Dan untuk kita sebagai satu jalan, cara untuk kita faham berkaitan dengan kata tugas ini, kita ambil soalan dan kita jawab. InsyaAllah lama-kelamaan maklumat-maklumat yang cikgu sampaikan ini akan masuk. Dan jangan lupa, kita waktu pagi-pagi begini, kita minum susu ya. Kita minum susu sebagai salah satu minuman sunnah Rasulullah, bukan susu kelapa sawit. Maksud cikgu, minum susu kambing ataupun susu lembu yang sudah sekarang ni kan yang dah masuk krim dan seumpamanya. Kalau kita nak cari yang ori itu memang dah payahlah. Kemudian kita gunakan, kita makan buah zaitun, buah kurma, buah tin dan lain-lain lagi lah yang berkaitan dengan makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna dalam kehidupan kita ini, kita mulakan kita dengan sunnah Nabi, mana kita ambil ilmu Al-Quran. Yang kedua, kita makan makanan yang sunnah. InsyaAllah bila kita buat sesuatu yang elok itu, maknanya apa yang kita belajar ini akan lebih mudah untuk kita fahamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih.